Beep, 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 beep. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kini dah ke atas pula. Okay, aku tak tahu lah nak menyeting ni macam mana. Benda ni tak boleh nanti lah. Ini tengah try and error Okay. Okay, selamat datang. Okay, ke saluran aku ni, channel aku ni. Okay, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Okay, ada yang panggil aku Afdal, ada yang panggil aku Udin. Okay, terpulang lah nak panggil aku apa. Tapi kebanyakannya geng-geng Grab memang panggil aku dengan panggilan Din lah. Alright, hari ni nak kongsi dengan korang. Aku rasa aku dah pernah buat video sebelum ni, benda ni. Tapi yang sebelum ni lebih kepada driver. Okay, yang baru ni dalam video aku ada satu passenger, dia komen. Dia tak tahu pasal yang ada cancellation fee, okay? Ataupun yuran pembatalan RM3, okay? Untuk Just Grab RM3, Grab Car Plus RM4, okay? Six seater RM5 lah, okay? Dah macam Uber, okay? Siapa yang pernah naik Uber mungkin tak ada masalah sangat, tak terkejut sangat. Okay, untuk yang baru-baru ni mungkin macam nampak kena charge ke kalau lah lambat. Okay, ni tips. Okay, kalau untuk driver, tips untuk collect RM3. Okay, untuk passenger, tips untuk mengelakkan korang daripada kena charge RM3 lah, 3, 4 atau 5 lah. Tapi biasa RM3 lah Grab car, okay. So ni untuk driver dulu, okay. Untuk pemandu dulu aku share. Okay, bila korang dapat apa-apa job, okay, satu-satu job tu dapat, okay, dari point A ke point B. Okay, bila korang sampai dekat point A tu, bila sampai kat situ, kau tekan I arrive, kau lepak je situ. Okay, ni dia tak ada masalah sangat kalau dekat apa nama ni, rumah flat ke kondo ke apa bagai kan. Melainkan ikut pemahaman kita sendiri lah. Kalau kau letak je nama kondo tu, kebiasaannya akan dekat guard house saja. Kan, kalau dia letak nama kondo dan ada nombor apa, blok blok A ke blok 1 ke apa bagai, tu maksudnya kena masuk dalam, tu kebiasaan je lah. Tapi yang biasanya yang rumah teres ni kebiasaannya, kini kau dapat job tu, kau tunggu je dekat situ kan, kau tekan I arrive, kau tunggu je dekat situ. Sebab potensinya kata passenger tu keluar, dia cari kau tak jumpa. Okay, dia cancel, potensi untuk kau dapat RM3 tu agak tinggi walaupun belum 5 minit lagi, ataupun nak menghampiri 5 minit dapat juga RM3. Aku dah pernah agak 2-3 kali sebelum ni, belum lagi 5 minit macam tu passenger tu cancel, aku masih dapat. Okay, tapi katalah kau dah sampai dekat point tu kan, katalah orang tu dia tak letak nombor rumah, dia letak nama jalan je, tapi beza area situ je, dekat. Orang kata betul ansur lah sikit. Jangan nak tamak sangat, beria pula nak kekau RM3 tu. Tolak ansur sikit lah. Kalau area situ, okey, pergi ambil lah, tolak ansur sikit lah. Kalau area situ dekat. Tapi kalau jauh, kalau lari sangat, okey, contoh dia letak dekat, contoh dia, yang ni aku pernah dapat ni, aku tak ingat time Uber ke time Grab, aku tak ingat. Dia punya point dekat Bangsa. Okey, kat Bangsa jalan apa, jalan Ma'ruf ke apa. Okey, kat Bangsa. Tapi sebenarnya orang tu tunggu dekat Mid Valley. Ni jenis mengelak, nak mengelakkan high fare. Dia ingat aku nak pergi ambil. Kadang ada yang jenis sengaja, kadang tu dia tak tahu, dia main tekan je, kadang GPS terbang kan. Mama hidok lah, aku duduk kat situ, aku collect fee. Uber kot rasanya tu. So kalau jauh sangat, sebab apa, dia terbaca dekat dalam Facebook. Okay, sebelum ni grup Facebook ada kata dia passenger tu dia dah salah point. Okay, agak jauh 2-3 kilo juga. So bila sampai tu rupanya orang tu nak naik nak naik 5 orang. So dia nak cancel tak boleh, nak cancel no show tak boleh lah kan. So terpaksa cancel apa nama ni, can reach in time tak silap aku. Dah cancellation naik, tak masal je. So sebab tu aku cakap kalau jauh sangat, elok kau duduk di situ dan cancel. Ataupun cakap dengan dia, kau dah salah sangat ni, cancel dah request balik, cakap elok lah. Kadang ada jenis passenger pandai, dia dah tahu tempat-tempat high fare, dia kasih point tu lari-lari sikit,
tu suruh orang ambil perangai. Ada yang perangai macam tu. Okay, ni aku dah pernah cerita sebenarnya. So ni macam ulang kaji balik. Okay, so tekankan sikit. Okay, yang ni untuk penumpang pula. Okay, ni untuk penumpang pula. Tips untuk mengelakkan korang kena daripada kena ni lah, cancellation fee ni. Okay, yuran pembatalan. Okay, tips dia senang je. Korang tahu korang ada dekat mana. Okay, dan turun ataupun sampai ke kereta dalam masa 5 minit lah. Alright. Okay, contoh dia selalunya yang salah point ni, minta maaf bukan nak seksis ke apa, bukan. Yang selalunya yang salah point ni kebiasaannya perempuan, jarang lelaki. Contoh macam apa nama ni, Avenue K tak, yelah, contoh macam Pavilion. Okay, engkau letak Culan punya entrance, Culan dekat belakang, engkau ada dekat Bukit Bintang punya entrance, kena pula petang jam, mana maunya. So pastikan korang tahu korang dekat entrance yang mana lah, jangan main tekan je. So kalau korang ada dekat mall ke apa kan, ada guard tu kan, so tanya dia, ni entrance yang mana. So senang kau nak tekan Grab tu, mesti yang guard tu mesti tahu, jangan lah guard tu tak tahu. So pastikan korang tahu korang dekat mana. Okay, senang. Okay, sebab kadang-kadang ni, okay, lagi satu tips dia. Okay, kalau korang ada dalam mall, okay, ataupun dalam kawasan rumah flat lah, rumah flat, kondo dan bangunan tinggi-tinggi ni, okay, biasakan diri korang jangan booking daripada dalam bangunan. Yang ni aku perasan banyak. Sebab bila korang booking daripada dalam bangunan, korang buat tempahan daripada dalam bangunan, potensi untuk GPS kau melilau ke tempat lain tu sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. Aku dah pernah try dekat apa nama ni, Once Walk. Ni Once Walk pun tak tinggi sangat kan. Aku try booking daripada dalam, daripada tangga nak turun wayang tu. Aku pakai iPhone 6 tu. iPhone 6 pun melilau. Dia punya point tu lari sampai ke Aeon Big sebelah. Kan sebelah sana kan Aeon Big kan. So untuk orang yang duduk situ tahulah, lari point dia sampai ke sebelah sana tu. So korang kalau nak order, make sure korang dah keluar dekat pintu tu baru korang order. Kena pula kalau kata kat Once Walk yang pick up dekat second entrance, yang dekat dengan Bank Islam kan, kat situ dah kereta tak boleh berhenti. Lagilah tips dia, jangan booking daripada dalam bangunan. Dah keluar baru order. Okay, dah keluar baru order. Senang. So nak pastikan GPS korang tak melilau. Kan. Okay, lepas tu lagi satu ni, yang ni yang aku perasan, bukan baru-baru ni lah, bukan baru perasan lah, sorry, dah lama dah perasan sebenarnya, sorry. Yang untuk mereka-mereka yang duduk dekat rumah teres. Okay, rumah banglo tak ada hal sangat, letak nombor rumah betul. Yang ni yang duduk rumah teres ni, and dia letak nombor rumah lain. Contoh nombor rumah dia 24, dia letak 26 lah, dia letak 28 lah, lari sikit konon tak nak bagi driver tahu kau rumah mana. Korang orang tak boleh tahu ke kau keluar daripada rumah mana. Nampak kot. Kalau betul orang tu nak kacau kau, dia tengok, oh kau letak 28, okay, kau keluar pada rumah belakang ni, mesti rumah kau tak 24, 22. Boleh baca kot. Kalau betul orang tu nak kacau kau, akal panjang lah, akal panjang. Akal panjang. Kalau betul orang tu nak kacau kau, kau boleh report. Kalau katalah driver tu end up kacau juga, apa orang kata, boleh report dan boleh kena suspend lah driver tu. So aku nasihatkan untuk mereka-mereka yang duduk dekat rumah teres ni, kalau boleh letak je nombor rumah korang tu, biar driver tu tunggu betul-betul dekat depan rumah. Sebab ada tu sekali tu aku dapat, yelah, dia letak nombor rumah lain, aku dah sampai, lepas tu dah tunggu 5 minit tak ada, aku cancel, dan end up dia ada dekat rumah selang 2 rumah macam tu kot. Lepas tu dia kata sorry tak perasan. Aku jadi macam, memanglah kau tak perasan, kau letak nombor rumah lain. Kau letak nombor rumah lain, mestilah orang tunggu dekat depan nombor rumah yang ada dalam apps tu kan. Melainkan kau dah bagi tahulah, kau dah letak note. Mungkin kau time kau nak booking tu, nak tempah tu, tak keluar ke nombor rumahnya kan. Tak keluar. Okay, kau letak nombor rumah sebelah ke apa, jiran kau, tapi kau message lah
Ataupun kau letak note, okay, nombor rumah kau sekian-sekian. So driver tu boleh lah tunggu tutup depan rumah kau. So ni dah pernah jadi ni juga ni. Aku tunggu depan rumah lain. Yelah dia dah letak nombor rumah lain. Aku cancel no show. Lepas tu dia booking sekali lagi, masuk lagi dekat aku. Lepas tu dia cakap, tadi tak perasan. Sorry bang, tadi tak perasan. Memanglah kau letak nombor rumah mana, aku cakap. Tak masalah. Dah dapat free RM3 aku campur dia punya fare. Kan, tak memasal je kan. Free-free je aku dapat. So jangan risaulah letak. Kalau kata nak letak juga nombor rumah lain, alright, yang ni pun aku ada biasa dapat juga. Ada seorang akak ni dekat area rumah aku. Dia duduk dekat jalan Enggang tu. Aku sampai hari ni aku tak tahu dia dekat rumah dia yang mana. Aku rasa rumah dia lorong belakang kot. Dia akan pin dekat jalan depan tu, jalan Enggang berapa dah. Tapi bila aku sampai, aku tekan IRF, dia akan jalan dekat aku. Dan biasanya dia akan mesej aku, dah sampai ke? Dah isyak lah. Dah isyak. Okay, sambung balik cerita akak tu tadi. Okay, akak tu dia, itulah rumah dia lorong sebelah. Okay, so bila dia booking, dia letak pin lorong sebelah. So bila aku tekan IRF, biasa dia akan mesej aku, dah sampai ke? Aku cakap dah, sudah akan jalan. Nampaklah dia jalan kan daripada lorong sebelah, daripada belakang. Okay, lepas tu korang kena alert lah, kena alert. Kena alert. Sebab tu aku, kalau boleh yang duduk rumah, tak semestinya yelah, yang duduk rumah flat, rumah kondo apa guys, korang nak booking tu, korang dah turun bawah baru booking. Senang dapat kereta. Kena pula yang duduk area-area Lembah Kelang, Penang, JB, Allah, tempat-tempat sibuk ni, mesti senang dapat kereta, tak ada masalah lah. Susah dapat kereta kan. Senang dapat kereta. Jarang lah nak susah dapat kereta ni. Takut now kadang-kadang ada tu order mandi pun belum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So tips dia yang duduk dekat rumah-rumah flat, kondo ke apa, order tu bila korang dah turun kat bawah, alright, yang duduk rumah teres, make sure kau dah standby dekat korang punya orang tamu tu. So bila kereta sampai, kau nampak lah kan. Senang. So ni tak adalah bila kena cancel no show tu kau bising, kena charge pula. Sebab sebelum ni Grab memang tak ada cancellation fee. So bila Uber dah belah kan, so dia ambil tu, dia, yelah, Grab ada beli. Aku sampai hari ni, sampai kesudah, Grab beli Uber ke Uber beli Grab, aku tak kisahlah siapa beli siapa pun. Tapi function Uber yang ada cancellation fee tu Grab ambil lah. Tapi Grab murah sikit tau. Korang nasib korang baik. Okay, dulu Uber RM5 babe. Aku ingat lagi dulu time Uber cancellation fee aku seminggu tu ratus tau. Ratus tau cancellation fee aku. Dia Grab ni je, dia macam bagi limit sikit. Alright. So itulah dia. So tips dia kat sini, korang pin betul-betul. Okay, pin betul-betul tempat korang nak tunggu tu supaya tak kena. So pergi dekat kereta dalam masa 5 minit. Alright. Jangan lebih. Kalau lebih, driver tu cancel. Nanti ikut budi bicara lah. Itu ikut driver punya budi bicara lah. Okay, tapi kalau mana yang jenis tu, jenis tak hati, tak kental, tak sabar, dia cancel juga no show kan. 5 minit 1 saat dia cancel, dapat juga. Okay, lepas tu kalau korang nak cancel, kalau boleh cancel sebelum driver tu sampai dekat tempat pick up. Sebab bila driver tu dah sampai kat tempat pick up, walaupun tak sampai 5 minit lagi, okay, korang cancel, korang boleh kena charge RM3 lah. Boleh kena charge. Ikut, kadang-kadang kena, kadang-kadang tak. Yang tu tak pasti. Tu pelik. Aku kadang dapat RM3, kadang tak. Cakap, bila aku dah tekan IRF tu pelik sikit. Yang tu tengah ada flaw lagi lah dalam sistem Grab. Tapi ikut korang lah. Kalau kata bila korang cancel tu korang tak kena charge, untunglah korang yang untung lah, driver yang rugi. Kalau korang cancel tu kena charge, driver yang untung, korang yang rugi, passenger yang rugi. Okay. Atau apa lagi, dan pastikan korang punya pick up point tu betul lah. Tak ada serabut. Kalau kata tersalah, terlari sikit ke apa, bagi tahu. Jangan salah sangat. Kalau salah sangat, biasanya memang tak ambil lah. Kalau aku lah, kalau kena kat aku, kalau salah sangat, salah teruk sangat, memang aku duduk kat situ dan aku cancel lah lepas 5 minit. So tahu korang kat mana. Okay, tu je
Okay, harap tips ni membantu korang lah. So tak adalah nak komplain kan. Nak buat macam mana kena bagi juga RM3. Sebab dulu Allah cerita lagi, aku nak tutup, ada lagi. Sebab dulu masa Uber, disebabkan Uber punya cancellation fee dia RM5, agak mahal. Jarang aku nak jumpa Uber punya passenger lambat. Serius. Semua time Uber dulu, bila aku pergi dekat pick up, jarang lah tak ada dekat situ. Sampai diorang dah ada dah, tak ada tunggu pun. Jarang lah tunggu. Memang biasanya aku sampai waktu masuk kereta, start trip, tak terus jalan. Dia Grab ni je, dia punya passenger naik lemak sikit. So yang tu untuk mendisiplinkan korang lah. So bila korang dah tahu ada cancellation fee tu, so bagi korang disiplin sikit. Jangan naik minyak sangat. Jangan order sebelum mandi lah, apa bagai, baru nak bersiap lah, apalah. Okay, tu je. Sekian saja dari saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.